Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam ya hati hatiku. Tajuk pembentangan hari ini adalah amalan adat tradisional dalam masyarakat Cina. Saya pembentang pertama Nur Adila. Kemasukan orang Cina ke Tanah Melayu bermula pada awal abad ke-15 dan secara besar-besaran pada abad ke-19 kerana desakan pada zaman dinasti Manchu. Mereka berasal daripada wilayah selatan China iaitu di wilayah Guangdong, Guangxi, Hainan dan juga Fukien. Penempatan pertama yang dibina di mana Sultan Melaka telah berkahwin dengan Hang Lipo dan berikutan daripada peristiwa itu, jumlah etnik Cina telah meningkat dan kini telah menjadi kaum yang kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Mereka juga telah terbahagi kepada beberapa sub-etnik seperti orang Hakka, Cantonese, Teochew, Highlam dan Hokkien. Seterusnya, adat. Adat adalah peraturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, manakala tradisional pula bersifat atau bercorak tradisi. Setiap kumpulan etnik, amalan, adat tradisional yang diamalkan di dunia mempunyai keunikannya yang tersendiri dan mereka juga bebas mengamalkan adat masing-masing melalui proses akomodasi dan akulturasi. Amalan dan adat tradisional orang Cina merangkumi aspek perkahwinan, kelahiran, kematian, perayaan dan sebagainya. Beralih ke slide seterusnya adalah adat pertama iaitu kelahiran. Sewaktu mengandung, tanggungjawab ibu mertua adalah untuk menjaga wanita mengandung dan bukannya suami mereka. Mereka juga mementingkan anak lelaki kerana mereka boleh mewariskan peninggalan adat nenek moyang mereka, manakala anak perempuan hanya menjadi milik ibu bapa mereka untuk sementara waktu selagi mereka belum berkahwin. Seterusnya, adat sebelum kelahiran dalam masyarakat Cina iaitu ibu mengandung dilarang untuk membuat kerja-kerja berat seperti memaku kerana bimbang anak akan menjadi cacat. Mereka juga perlu menjaga tingkah laku seperti elak daripada bercakap kata-kata kesat dan dilarang untuk memukul binatang kerana takut anak yang dikandung akan terkena badi. Mereka juga perlu hindarkan diri daripada terlalu fikirkan masalah kerana risau anak akan terganggu dengan permasalahan tersebut. Selepas melalui fasa kelahiran, ibu perlu berpantas selama 40 hari, memakai pakaian yang tebal serta tidak boleh mandi menggunakan air sejuk untuk mengelakkan daripada masuk angin. Mereka juga dilarang untuk membuat kerja-kerja yang berat kerana risau rahim akan menjadi kendor. Seterusnya, pusat bayi perlu diikat dan dililit kain pada perut untuk elakkan bayi daripada masuk angin. Selain itu, ibu selepas bersalin digalakkan untuk makan masakan yang panas dan pedas. Ini kerana untuk mereka memulihkan semula tenaga dan mengeluarkan angin dalam badan. Seperti adat yang diamalkan oleh orang Melayu, orang Cina juga mengadakan kenduri dan cukur rambut. Mereka akan adakan kenduri apabila si bayi telah mencapai umur sebulan, manakala adat mencukur rambut dilakukan adalah untuk sebagai pengiktirafan kepada kehadiran orang baru dalam komuniti. Lain daripada itu, adat dalam memberi nama si bayi perlu disusun secara seimbang yang mengandungi unsur yin dan yang. Jika tidak dapat memberi nama dengan baik, mereka percaya ia akan memberi pengaruh akan perjalanan hidup seseorang itu sama ada memberi pengaruh yang baik ataupun sebaliknya. Adat seterusnya akan diterangkan oleh Siti Mariam. Terima kasih. Saya pembentang yang kedua, Siti Mariam, akan membentang amalan adat kematian bagi masyarakat Cina. Bagi masyarakat Cina, kematian itu adalah kehidupan dunia yang telah berakhir dan akan bermulanya kehidupan seterusnya di bawah dunia. Antara adat semasa kematian bagi masyarakat Cina adalah mayat akan dimandikan dan dibersihkan sebagai memberi kehormatan terakhir kepada si mati. Dan mayat juga akan disapu dengan minyak wangi dan disoleh. Ini bertujuan untuk mengharumkan si mati terutamanya ketika berada di alam akhirat. Mayat juga akan dipakaikan dengan pakaian cantik dan lazimnya pakaian pada hari perkahwinan. Antara amalan yang kedua adalah ahli keluarga dalam ada datang adat dikehendaki untuk menangisi dan menetapi pemergian si mati. Amalan yang ketiga adalah apabila seseorang itu memasuki rumah si mati ataupun berlawat, dia hendaklah membawa sepasang lilin putih dan lain-lain alat sembahyang untuk diberikan kepada kaum keluarga yang berada. Amalan yang keempat adalah pelawat biasanya akan diberikan dengan seutas benang merah atau gula-gula yang berikat dengan benang merah. Ini sebagai tanda terima kasih. Yang kedua, amalan dan adat sebelum pengkebumian. Yang pertama, mayat akan dibawa ke jiran ataupun tanah perkuburan untuk dikebumikan. Dan lazimnya pada zaman dahulu, masyarakat Cina akan mengusung mayat dengan menggunakan pengusung yang diperbuat daripada kayu yang diukir menarik, dan lazimnya ukiran ini akan mengikut status kematian si mati. Yang kedua, anak cucu si mati akan berbisik di tepi keranda untuk menasihati si mati agar melafazkan nama seorang dewa ataupun Buddha secara berterusan dalam masa 8 jam selepas kematian. Dan hal ini dipercayai dewa atau Buddha yang akan datang menjemput
roh si mati ke syurga jika si mati akan berbuat demikian. Amalan yang ketiga, ahli keluarga terdekat si mati akan berulang-alik di tepi keranda untuk memanggil roh si mati mengikut cahaya putih yang terang dan menghindarkan cahaya gelap, kerana dipercayai cahaya yang dianggap terang itu adalah syurga dan cahaya yang kabur itu adalah neraka. Adat seterusnya adalah adat semasa pengebumian. Semasa pengebumian, mayat akan dimasukkan ke dalam liang lahat yang sedia digali dan lubang tersebut akan besar supaya boleh memuatkan keranda dan menampung harta milik si mati. Ini adalah penting untuk menunjukkan darjat si mati ketika di dunia dan diketahui oleh orang lain di akhirat kelak. Adat yang kedua adalah pakaian ahli keluarga si mati adalah seperti berjubah hitam lengkap dengan topi. Ketika mayat diusung dengan menggunakan lori khas, beberapa kertas bersalut logam dicampak sepanjang perjalanan. Mengikut kepercayaan masyarakat Cina, ini adalah untuk memastikan roh boleh berjalan pulang ke rumah berpandukan kertas tersebut. Adat yang ketiga adalah tanah perkuburan yang strategi akan dihias dengan menarik, sama ada ukiran, warna atau bentuk. Ini melambangkan kekayaan si mati ketika hidup. Kubur atau jirat yang besar akan mempunyai bentuk yang menarik dan lambang kemewahan. Yang terakhir adalah adat dan amalan selepas kematian bagi masyarakat Cina. Ahli keluarga akan menjalani adat berkabung, iaitu akan pakai baju hitam beberapa hari sehinggalah hari perkabungan mereka tamat, dan selepas itu barulah mereka boleh memakai baju warna lain. Dan bagi isteri yang kematian suami akan memakai baju pakaian hitam itu lebih lama. Sekarang saya akan mempersilakan Siti Najihah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Najihah binti Zulkifli dan saya akan membentangkan adat dan pantang larang Tahun Baru Cina. Sebelum itu, saya ingin berkongsi sedikit info tentang perayaan Tahun Baru Cina. Tahukah anda bahawa Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang paling popular dalam kalangan masyarakat Cina di seluruh dunia? Perayaan ini merupakan perayaan yang terpenting dan yang akan disambut secara besar-besaran oleh masyarakat Cina. Perayaan ini akan disambut selama 15 hari sehingga tibanya Hari Cap Gomeh. Seterusnya, saya akan berkongsi 8 jenis adat dan pantang larang Tahun Baru Cina. Yang pertama adalah memberi ampau dalam jumlah yang genap. Orang Cina diwajibkan memberi wang dalam ampau berjumlah genap kerana ia membawa maksud sempurna. Oleh itu, orang Cina dilarang sama sekali memberi wang dalam bentuk yang ganjil. Yang kedua adalah dielakkan memakai pakaian yang berwarna putih ataupun berwarna hitam kerana ia merupakan warna bergabung. Orang Cina diwajibkan memakai pakaian mengikut tema Tahun Baru Cina, iaitu warna merah kerana warna tersebut merupakan warna pembawa tuah. Tambahan itu, orang Cina juga akan menghiasi kenyaman mereka dengan warna merah. Pantang larang yang ketiga adalah jangan makan bubur. Sepanjang tempoh perayaan Tahun Baru Cina, masyarakat Cina perlu mengelakkan diri mereka bersarapan dengan bubur kerana ia boleh menyebabkan seseorang itu jatuh miskin, kerana mereka beranggapan orang miskin sahaja yang mampu untuk bersarapan dengan bubur. Pantang larang yang keempat adalah jangan menyapu semasa perayaan. Kebiasaannya, masyarakat Cina akan membersihkan kediaman mereka sebelum tibanya perayaan Tahun Baru Cina dengan membuang segala barangan lama, bukan sahaja dari segi fizikal, malah dari segi fikiran dan pengalaman yang kotor, yang tidak baik, yang menyakitkan hati dan yang tidak membawa tuah. Tambahan itu, masyarakat Cina dilarang sama sekali menyapu semasa musim perayaan kerana dipercayai akan menghalau tuah. Seterusnya, adat dan pantang larang yang kelima adalah tidur lambat. Mengikut adat tradisional masyarakat Cina, semua penghuni rumah diwajibkan untuk tidur lambat untuk menyambut kedatangan Tahun Baru Cina tiba. Adat ini dipercayai akan memanjangkan usia orang tua mereka. Untuk adat yang keenam adalah memberi buah limau mandarin kepada tetamu. Buah limau mandarin yang dipanggil kam dalam bahasa Kantonis membawa maksud emas. Buah limau mandarin merupakan kewajipan setiap Tahun Baru Cina kerana ia melambangkan limpahan kemewahan bagi masyarakat Tionghoa. Oleh itu, tidak heranlah kita, masyarakat Cina di seluruh Malaysia akan memberi buah limau secara percuma kepada semua masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum. Pantang larang yang ketujuh adalah jangan pecahkan barang. Semasa mengunjungi ke rumah kaum Cina, elakkan daripada memecahkan barang seperti pasu, cawan, pinggan ataupun mangkuk kerana perbuatan ini akan menyebabkan tuan rumah hilang kekayaan.
Tambahan itu, sepanjang musim perayaan, kaum Cina akan mengelakkan diri mereka daripada bercakap kasar dan kesat kerana perbuatan ini akan membawa malang. Sebagai contoh, jika terdapat kanak-kanak melanggar barang dan tidak sengaja menyebabkan barang tersebut pecah, kebiasaannya masyarakat Cina akan berkata baik-baik sahaja, seperti pecah membawa tuah sebagai pemanis mulut. Akhir sekali, adat dan pantang larang Tahun Baru Cina adalah jangan meminjam duit. Masyarakat Cina tidak mengalu-alukan seseorang untuk meminjam duit, bahkan mereka mengalu-alukan si penghutang untuk membayar hutang dengan kadar yang segera. Mengikut kepercayaan masyarakat Cina, hutang mestilah dilansai sebelum malam Tahun Baru Cina supaya si penghutang tidak terbeban dengan hutang dan sepanjang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azhara binti Muhammad Nur. Saya akan menerangkan tentang makanan tradisional masyarakat Cina di Malaysia. Sejarah makanan tradisional masyarakat Cina di Malaysia sebenarnya dipengaruhi oleh negara China. Terdapat pelbagai jenis makanan tradisional masyarakat Cina di Malaysia dan di sini saya sediakan beberapa jenis makanan tradisional yang popular di sini, iaitu kuih bulan, kuih bakul yishang atau yushang, syak kuih tiaw, nasi ayam Hainan dan juga tau fupa. Yang pertama adalah kuih bulan. Kuih bulan merupakan sejenis kuih yang mempunyai rasa yang manis dan ia mempunyai pelbagai jenis variasi inti dan juga ia mempunyai rasa yang sedap. Jika dahulu kita sering menjumpai kuih bulan pada musim-musim perayaan Tahun Baru Cina, namun kini terdapat segelintir masyarakat yang telah melakukan perusahaan kuih bulan dan mereka juga terdiri daripada masyarakat Melayu yang menghasilkan kuih bulan versi yang halal. Seterusnya adalah kuih bakul. Kuih bakul turut dikenali sebagai niagau. Kuih bakul ini mempunyai seakan-akan dodol, namun yang membezakan kuih bakul dan dodol adalah kuih bakul sedikit kenyal berbanding kuih dodol. Proses pembuatan kuih bakul ini sedikit lama, iaitu lebih kurang 3 hari. Seterusnya adalah yishang atau yushang. Yishang atau yushang ini terdiri daripada aneka salad dan ikan-ikan yang digunakan adalah ikan salmon. Campuran bahan yang berwarna-warni iaitu salad yang berwarna-warni akan menghasilkan hidangan yang berwarna-warni. Hidangan ini sering disediakan pada waktu Tahun Baru Cina. Dan pada waktu itu, masyarakat Cina akan melambung-lambungkan yishang ini menggunakan penyepit kerana mereka mempercayai semakin tinggi lambungan itu, semakin luas pintu rezeki mereka. Seterusnya adalah cak kuih tiaw. Cak kuih tiaw ini merupakan sejenis makanan yang mempunyai tinggi protein. Ini dikatakan kerana cak kuih tiaw merupakan mi yang disediakan, iaitu dimasak bersama udang, kerang dan juga telur. Dan ia sangat popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia pada hari ini. Seterusnya ada nasi ayam Hainan. Nasi ayam Hainan ini merupakan sejenis makanan yang berasal daripada Hainan, iaitu di China. Ia disajikan bersama sos cili dan juga serbuk lada hitam. Ia juga sangat popular di Malaysia dan sering didapati di kedai-kedai makan. Seterusnya adalah tau fupa. Tau fupa merupakan sejenis makanan yang diperbuat daripada tahu yang lembut. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat dulu, iaitu masyarakat Cina dahulu, sering popular dengan pembuatan tahu dan mereka mevariasikan tahu menjadi tau fupa. Tau fupa juga dikenali sebagai dou fuhua atau dou hua. Dan tau fupa ini juga terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Nazira binti Abdullah. Seterusnya, saya akan meneruskan adat dan budaya masyarakat Cina di Malaysia dari segi perkahwinan. Perkahwinan ini merupakan satu titik tolak kepada masyarakat Cina di mana ia membawa perubahan besar dalam institusi keluarga. Perkahwinan dalam masyarakat Cina akan diatur sebaik-baiknya untuk memastikan majlis tersebut berjalan dengan lancar. Dalam masyarakat Cina juga, suatu perkahwinan yang tidak mengikut adat adalah dianggap tidak sah. Manakala, terdapat dua bentuk perkahwinan dalam masyarakat Cina, iaitu eksplisit dan juga implisit. Dalam masyarakat Cina juga terdapat 4 adat yang perlu diikuti, iaitu yang pertama adat merisik, yang kedua meminang, yang ketiga bertunang dan
hingga yang keempat ini adalah majlis perkahwinan. Yang pertama adalah merisik. Merisik ni adalah untuk mengetahui latar belakang si gadis tersebut. Adat merisik dalam masyarakat Cina sangat dititik beratkan oleh masyarakat mereka sendiri. Dalam adat merisik, mereka adalah mementingkan nama dan juga keturunan. Seperti yang kita tahu, dalam masyarakat Cina, mereka sangat mementingkan nama dan keturunan. Cara merisik pula ia adalah terpulang kepada ibu bapa pihak lelaki untuk mengetahui latar belakang gadis tersebut. Sama ada mereka mengetahui latar belakang itu dari segi kenalan mereka ataupun rakan taulan si gadis tersebut. Masyarakat Cina lebih gemar mengadakan pembincangan di restoran dan juga turut disertai oleh saudara mara mereka. Masyarakat Cina juga mengadakan perbincangan tentang perkara umum sahaja, iaitu dari segi nama dan juga keturunan. Masyarakat Cina sememangnya mementingkan nama dan keturunan. Dari segi meminang pula, seorang wakil akan dipilih untuk ke rumah si gadis tersebut untuk membincangkan perkara-perkara yang perlu. Ibu pengantin perempuan akan menanyakan tentang mas kahwin, peruntukan untuk pembelanjaan majlis tersebut. Setelah kedua-dua pihak tersebut bersetuju, barulah majlis pertunangan akan dijalankan. Ketiga adalah bertunang. Dari segi bertunang pula, penetapan tarikh tersebut adalah berdasarkan kalender Cina. Ia hendaklah bersesuaian dengan binatang kelahiran bagi kedua-dua pasangan tersebut. Dalam bertunang ini pula, himat tekan tilik akan digunakan untuk penetapan tarikh bertunang tersebut yang berdasarkan sebuah buku iaitu tongsu. Bagi menentukan sama ada gadis tersebut bersetuju ataupun tidak, gadis tersebut akan memberi sebuah kertas merah ataupun dikenali sebagai yengsan. Pada hari pertunangan mereka pula, pihak lelaki akan menyerahkan yang dipanggil sebagai hadiah besar yang terdiri daripada duit di dalam sampul merah. Manakala arak juga diberikan, kek menandakan kebahagiaan mereka dan juga makanan manis. Seperti yang kita tahu, fasa yang terakhir adalah perkahwinan. Perkahwinan dalam masyarakat Cina akan diadakan secara seperti biasa sekiranya tiada halangan sebelum atau semasa hari tersebut. Sekiranya terdapat halangan seperti kematian di antara pihak kematian ahli keluarga di antara pihak lelaki dan juga pihak perempuan, majlis tersebut terpaksa ditunda ke tahun depan ataupun mereka perlu menunggu 100 hari terlebih dahulu. Beberapa hari sebelum perkahwinan itu dijalankan, bakal pengantin perempuan akan memberikan wang hantaran dan juga rumah kepada pasangan terbabit. Pakaian yang dipakai oleh masyarakat Cina dalam majlis perkahwinan mereka adalah kiosang dan juga senfu untuk pengantin lelaki. Kiosang tersebut hendaklah dijahit, hendaklah disulam dengan benang emas ataupun perak. Senfu juga hendaklah terdiri daripada kain yang lembut iaitu kain sutera. Seterusnya kita pergi kepada pantang larang dalam masyarakat Cina dari segi perkahwinan. Dari segi perkahwinan, masyarakat Cina dilarang sama sekali memakai baju berwarna terang iaitu hitam, kelabu dan juga biru. Ia membawa maksud kematian ataupun kesedihan bagi masyarakat mereka. Pantang larang yang kedua adalah semasa hari pertunangan, keluarga pengantin lelaki akan mempersembahkan angsa hidup kepada keluarga pengantin perempuan. Yang ketiga pula, pantang larang yang ketiga adalah apabila pengantin perempuan memasuki rumah pengantin lelaki, kakak ipar dan juga mertua mereka tidak seharusnya melihat pintu masuk untuk melihat bakal pengantin perempuan memasuki rumah mereka. Cadangan dan kesimpulan bagi tajuk kami adalah kita hendaklah saling hormat, menghormati, bertegur sapa dan saling dan menerapkan budaya bermasyarakat di dalam diri walaupun berlainan bangsa dan agama untuk mewujudkan suasana aman dan harmoni. Kesimpulannya, kita dapat mengenali adat dan budaya dalam masyarakat Cina. Secara tidak langsung, ia akan menjadikan kita lebih bertamadun untuk mengenali kumpulan etnik yang lain di Malaysia. Sekian, terima kasih daripada saya dan juga kumpulan kami.